Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pujian dan kesyukuran terpanjatkan, kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dipertemukan kita lagi di dalam minggu yang kelima. Sebenarnya tuan-tuan, sebagai gantilah. Minggu yang pertama tak dapat, saya tak sihat, tetapi kita gantikan pada minggu ini. InsyaAllah saya dapat hadir, tuan-tuan pun dapat hadir bersama insyaAllah. Minta maaf, masih lagi batuk-batuk. Biasa batuk memanglah, bukan seminggu dua. Kadang-kadang memakan bulan baru nak elok tuan-tuan. Jadi suara masih lagi di tahap low, rendah. Tak boleh high. High kan bye-bye semua nanti. Jadi suara masih low lagi, tak boleh nak marah-marah, cool sahaja. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah sihatkan saya, insyaAllah tuan-tuan. Dah banyak 2-3 kali dah tak dapat lah di tempat-tempat lain sebab masih batuk lagi. Bukan COVID-19 jangan kata bergejala COVID-19. Bukan, jangan risaulah tuan-tuan. Tak lemam pun. Cuma batuk saja. Bila orang cakap batuk, itu dah bergejala tu. Jangan. Jangan macam tu. Dia kalau semua komplit ada, kemungkinanlah kalau satu saja kebarangkaliannya jauh tuan-tuan. Mudah-mudahan dijauhkan tuan-tuan. Sebab dah masuk 2 hari, dah 3 angka. Dah 3 angka dah. Dekat mana telah di PKPD apa nama istilah tu, Sabah tu, telah diperketatkan. Apa dia belakang tu saya tak pasal. Telah diperketatkan sebab ada kes yang mana balik daripada Sabah kuarantin sebab dia ada kes di sana. Jadi ramai petugas ditugaskan di KLIA, 400 orang supaya nak mengimbas. Andai kata ada pembawa lah. Ada ke, tak ada ke, kena kuarantin juga 14 hari. Ditakuti sebagai pembawa. Okey. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita akan masuk tajuk yang kedua, yakni tentang dosa-dosa besar, iaitu yang kedua, membunuh manusia. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambungkan pada muka surat 7, yang mana pada minggu lepas setelah saya berhenti pada muka surat 6, insya-Allah pada malam ini kita akan masuk pada muka surat yang ke-7, yakni pada baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Izal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah hadza lil qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibah. Hadis riwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakrah, yang bermaksud apabila 2 orang Muslim
orang Islam bertemu dengan menghunus pedang masing-masing, yakni berniat bertujuan membunuh. Masuk di sini ada dua orang menghunus pedang masing-masing bertujuan untuk membunuh. Dia nak bunuh dia, dia pun nak bunuh dia. A nak bunuh B, B pun nak bunuh A. Jadi dah ada niat untuk membunuh. A nak bunuh B, B nak membunuh A. Maka si pembunuh dan orang yang dibunuh berada di dalam neraka. Dua-dua pun masuk dalam neraka. Pembunuh pun masuk dalam neraka, orang yang kena bunuh pun masuk dalam neraka. Ada orang bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, neraka ini memang untuk si pembunuh." Memanglah. Tetapi apa keadaan orang yang dibunuh apabila turut dimasukkan ke dalam neraka? Orang yang bunuh tadi memanglah pasti dia masuk neraka. Tetapi orang yang kena bunuh tadi kenapa juga masuk dalam neraka? Jadi sahabat pun hairan bin ajaib. Saya tambah sikit. Hairan. Okey. Peliklah. Pelik. Wahai Rasulullah, neraka ini memang untuk si pembunuh. Tetapi apa keadaan orang yang dibunuh? Yakni apabila turut dimasukkan ke dalam neraka. Baginda SAW menjawab, sesungguhnya dia, yakni orang yang dibunuh, sangat berkeinginan untuk membunuh kawannya itu. Jadi itu masuk di sini. Si A nak bunuh B, B pun nak bunuh A. Dah ada niat dah. Yang membunuh memanglah masuk dalam neraka. Yang kena bunuh pun masuk dalam neraka. Kenapa? Ada niat nak bunuh antara satu dengan lain. Itu dia. Dua-dua diumpankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakrah. Jadi hukum membunuh tadi adalah haram, tuan-tuan. Yang mana termasuk antara dosa-dosa besar digariskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, tuan-tuan. Semua ini adalah hadis yang sahih. Bukan rekaan, bukan ciptaan. Semua hadis ini iaitu dia padat, tepat. Tak ada pun menyimpang ke arah lain. Tak ada pun dia panjang lebar dia punya maksudnya tak ada. Ringkas, tepat dan juga padat. Inilah dikatakan Al-Kabair yang sebenarnya, bukan Al-Kabair Sughra, bukan Al-Kabair Kubra. Tak ada, satu saja, tuan-tuan. Okey. Jadi khulasanya dalam hadis ini bahawa orang yang membunuh pun masuk dalam neraka, yang kena bunuh pun masuk dalam neraka. Kenapa? Dia ada niat untuk membunuh kawannya. Dua-dua ada niat tidak baik untuk membunuh sesama sendiri. Itu dia. Walaupun kita tak tahu bahawa Allah tadi tahu apa niat kita, tuan-tuan. Semua orang tak tahu. Tak tahu niat dia. Tapi Allah Maha tahu. Allah tadi Maha Almun. Iaitu kita kembali pada ilmu ketahidan Allah Ta'ala. Sifat 20 Allah Ta'ala. Iaitu Almun. Wallahu ya'lamu sirra. Dan juga Allah tadi mengetahui apa yang nampak, apa yang jelas dan juga apa yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu antaranya di dalam hati kita. Orang tak nampak, semua tak nampak, tapi Allah tahu detikan hati kita, niat hati kita, lintasan hati kita, semuanya Allah tahu, tuan-tuan. Itu dia. Tapi pada hakikatnya mengatakan bahawa kenapa yang kena bunuh tadi masuk dalam neraka juga? Sebab Allah mengatakan bahawa dia ada berniat untuk membunuh si kawannya tadi. Ini hadis sahih. Jadi khulasanya orang yang kena bunuh, orang yang membunuh tadi pun kedua-duanya masuk dalam neraka. Andai kata tak ada niat tadi untuk membunuh, kemungkinan dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Itu hadis pada malam ini yang pertama saya kupaskan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haramin. Yang bermaksud, seseorang itu masih berada dalam lingkungan agamanya
selagi tidak menumpahkan darah yang haram baginya, yakni membunuh seseorang tanpa hak, tanpa kebenaran. Itu maksud di sini bahawa seseorang tadi masih berada dalam lingkungan agamanya, masih ada kekal dalam agamanya, masih beragama lagi selagi tidak menumpahkan darah yang haram baginya, yakni tidak membunuh seseorang dengan hak ataupun dengan sebab musabab. Maksud di sini tidak membunuh seseorang tadi tanpa hak, tanpa kebenaran. Jadi di sini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Ibnu Umar. Jadi maksud di sini bahawa seseorang tadi masih lagi dikira dalam agamanya selagi tidak menumpahkan, membunuh darah yang haram baginya, yakni membunuh seseorang tanpa hak. Walaupun benar, walaupun benda itu ada hak, jangan kita membunuh orang, tuan-tuan. Jauhkanlah daripada membunuh orang, sebab kita ada undang-undang, tuan-tuan. Bukan sebarang saja kita suka-suka membunuh orang, tuan-tuan. Tetapi kalau fi sabilillah, itulah yang hak kita membunuh musuh kita, yang mana musuh kita tadi mengingkari kita, melawan yakni menentang agama Islam, itu yang hak, itu boleh harus kita membunuh tadi untuk kita menegakkan agama Islam fi sabilillah. Itu zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Zaman sekarang tak ada. Jangan pandai-pandai kita nak membunuh orang. Besok kalau tak betul kita masuk ke dalam tak apa. Kalau dia kita habis, kan? Tu faham dah. Kasih potong ataupun gantung sampai mati. Dulu ada gantung, kalau tak mati beruntung dia. Tapi sekarang gantung sampai mati, kalau tak mati gantung lagi sampai dia mati, tuan-tuan. Okey. Jadi apa jua tindakan kita ada undang-undang, tuan-tuan. Okey, insya-Allah itu khulasah pada hadis yang kedua, tuan-tuan. Kemudian baginda bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maksudnya, janganlah kamu kembali menjadi kafir selepas kewafatanku dengan saling berbunuhan di antara kamu. Maksud hadis ini, andai kata kita membunuh, suka membunuh tadi selepas kewafatan Rasulullah SAW, maka masuk di sini, yakni kita akan kembali kepada kafir, iaitu zaman jahiliyah, zaman kafir, yakni hukum jadi menjadi kafir, tuan-tuan. Jadi amat besar, hukumannya amat besar, dosanya tadi membunuh, tuan-tuan. Jadi Rasulullah SAW melarang kita daripada pembunuhan di antara kita sesama kita, tuan-tuan. Okey. Itu hadis yang ketiga, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Jarir dan Ibnu Umar. Okey, jelas daripada awal-awal kita pelajari tentang dosa besar yang kedua, yakni membunuh manusia, tuan-tuan. Okey, apa hal juga, jadi kita serahkan kepada undang-undang, tuan-tuan. Jangan kita bertindak sendiri, tuan-tuan. Okey. Seterusnya, Bashir bin Muhajir berkata daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya bahawa Nabi SAW bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu 'indallah min zawalid dunya. Yang bermaksud, demi Allah, pembunuhan seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya seluruh dunia. Rasulullah SAW yakni bersumpah. Itu dia. Jadi dosa membunuh orang ini amat besar hukumnya, tuan-tuan. Ibarat daripada hilangnya seluruh dunia. Maksud apa jua yang ada di dalam dunia ini. Jadi analoginya masuk di sini bahawa membunuh seorang mukmin tadi adalah dosanya lebih besar, termasuk dosa yang kedua antara dosa-dosa besar. Tahap yang kedua, tuan-tuan. Okey, maka jauhkanlah.
daripada kita membunuh orang, tuan-tuan. Ini zaman dahulu, zaman Rasulullah dan juga zaman para sahabat. Sekarang dah tak ada, tuan-tuan. Tapi ini satu ilmu yang perlu kita tahu, yang perlu kita mendalami, bahawa membunuh manusia tadi termasuk antara dosa-dosa besar, iaitu dosa besar yang kedua, tuan-tuan. Okey, daripada yang pertama tadi, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya hilangnya seluruh dunia. Tu dia. Maksudnya habis. Amat besarlah dosanya. Kan membunuh orang tadi, Okey. Riwayat An-Nasa'i daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Semuanya hadis sahih. Itu saya sebutkan bahawa Kitabus Sittah, yakni riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmizi, Sunan apa lagi? Satu lagi iaitu Sunan Ibnu Majah. Ada 6. Semuanya merangkumi, membahaskan tentang hadis-hadis yang sahih dan juga hasan sahih. Tak ada hadis yang dhaif, tak ada hadis yang maudhu', tak ada hadis yang palsu ataupun syaz, tak ada hadis ahad, tak ada. Semuanya tingkatan hadis yang paling tinggi, tuan-tuan. Okey. Sebagai amalan pada kita, sebagai rujukan pada kita, sebagai panduan pada kita, tuan-tuan. Okey. Dan berpandukan juga daripada ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Seterusnya, baginda bersabda lagi. Jadi bab membunuh diri ini ataupun bab membunuh manusia ini, banyak hadis-hadis yang sahih menceritakan, membahaskan, tuan-tuan. Akibatnya, sebab musababnya dan juga akibatnya, tuan-tuan. Okey, jauhkanlah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Yang bermaksud seseorang itu masih berada dalam lingkungan agamanya selagi tidak menumpahkan darah yang haram baginya, yakni membunuh seseorang tanpa hak. Telah dijelaskan pada hadis tadi. Diulang balik. Jadi hadis ini menunjukkan hadis yang kuat dia punya perawinya, dan hadis ini kuat menunjukkan bahawa diharamkan membunuh manusia. Diulang-ulanglah lagi, tuan-tuan. Seseorang itu masih berada dalam lingkungan agamanya, masih berada dalam agamanya selagi tidak menumpahkan darah yang haram baginya, yakni membunuh seseorang tanpa hak, tuan-tuan. Walaupun benar, maka ada caranya, ada jalannya. Bukan kita bertindak sendiri, tuan-tuan. Okey. Jadi hadis ini riwayat Al-Bukhari daripada Ibnu Umar, tuan-tuan. Okey. Banyak menceritakan tentang hadis-hadis yang sahih, tuan-tuan, dan juga daripada ayat-ayat Al-Quran. Dua kita punya sumber, iaitu pertama Al-Quran dan juga yang kedua hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anda kata tak ada dalam Al-Quran dan hadis, diambil pada sumber ijma' ulama. Kalau tak ada ijma' ulama, ambil daripada sumber qiyas, tuan-tuan. Itulah 4 sumber kita, rujukan kita, pedoman kita untuk mencari sumber-sumber hukum yang sahih, sumber hukum yang benar, yang betul, yang hak, tuan-tuan. Okey. Hadis di atas diriwayatkan dengan lafaz di sisi Al-Bukhari. Maksud di sini, hadis ini adalah hadis sahih, tuan-tuan. Okey. Banyak menceritakan tentang akibat membunuh manusia. Banyak hadis-hadis yang sahih. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima'i. Yang bermaksud awwalu ma yuqda, perkara pertama yang diputuskan hukumannya antara manusia ialah urusan pertumpahan darah. Ini antara manusia dengan manusia. Andai kata berlaku pembunuhan, berlaku pertumpahan darah, inilah awal-awal akan diputuskan, akan
dihukumkan ataupun akan menerima hukumannya. Iaitu antara manusia dengan manusia, andai kata ada berlaku pertumbuhan darah ataupun membunuh manusia yang lain. Jadi inilah yang akan awal-awal diputuskan ataupun dihukumkan. Andai kata berlaku pertumpahan darah, berlaku pembunuhan manusia, antara manusia akan dikira ataupun diputuskan yang pertama. Itu manusia dengan manusia andai kata berlaku pertumpahan darah. Jadi menunjukkan bahawa membunuh manusia ini, hukumnya tadi adalah amat berat, tuan-tuan. Termasuk daripada hukum ataupun dosa-dosa besar yang kedua. Itu ditekankan. Banyak hadis-hadis menjelaskan, semuanya hadis-hadis yang sahih, tuan-tuan. Okey. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud. Itu dia. Semuanya hadis sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tak ada pun riwayat yang lain, tuan-tuan. Okey. Seterusnya Quraisy meriwayatkan daripada As-Sa'bi daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa qaulu zur atau qala wa syahatuz zur. Maksudnya, antara sebesar-besar dosa daripada dosa-dosa besar ialah syirik kepada Allah. Itu dia. Itu yang pertama. Kita telah pelajari, iaitu dosa besar yang pertama, tingkatan dosa yang besar pertama, iaitu isyraku billah ataupun asyirku billah, yakni syirik, menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hatta walaupun kita beriman dengan Allah Ta'ala, tetapi ada kepercayaan yang lain pun boleh mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Sihir pun yang ketiga, insya-Allah kita akan masuk tentang sihir. Tingkatan dosa besar yang ketiga iaitu sihir, tuan-tuan. Bahaya. Ini semuanya tingkatan-tingkatan yang tertinggi antara dosa-dosa besar, tuan-tuan. Okey. Wa qatlun nafs, membunuh manusia. Itu dia. Dosa besar yang kedua. Wa qatlun nafs. Dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Wa uququl walidain. Jadi masuk di sini, selagi kita menurut perintah kedua ibu bapa kita, selagi itulah kita tidak menderhaka kepada ibu bapa kita. Selagi ibu bapa kita tak suruh kita pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala, maka wajib kita taati kedua ibu bapa kita, tuan-tuan. Masuk di sini, apa yang disuruh oleh Allah Taala tadi, disuruh oleh kedua ibu bapa kita. Apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala tadi dan dilarang oleh kedua ibu bapa kita, maka wajib kita mentaati kedua ibu bapa kita, tuan-tuan. Tak kira lah yang masih hidup ke ataupun yang telah meninggal dunia, tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Sebab kita masih lagi bertanggungjawab pada kedua ibu bapa kita andai kata ibu bapa kita telah meninggal dunia. Yakni yang ketiga, iaitu doa anak yang soleh. Itu dia. Masih ada tanggungjawab untuk mendoakan kedua ibu bapa kita. Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath, iaitu yang pertama sadaqatun jariyah, yang kedua al-ilmu yantafa'u bih, yang ketiga waladun salih atau salih yad'u lah. Tanggungjawab kita. Jangan kata untuk kita dah meninggal, tak payahlah. Kan? Tak payahlah doa. Dah meninggal lah. Tak, masih lagi. Itu tanggungjawab kita mendoakan kepada kedua ibu bapa kita, yang mana ia menjaga kita, memelihara kita sejak kita dari kecil lagi. Jadi kita ni ibarat dor, pusingan sebenarnya, dor pusingan. Kan? Macam mana ibu bapa mendidik kita, kita pun mendidik anak-anak kita. Bagaimana maksud anak-anak kita mendidik tu? Dia akan mendidik anak-anak dia. Kita ibarat roda tadi, pusingan, tuan-tuan. Okey.
Semuanya merasa. Semuanya, kalau kahwin tadi, bernikah tadi, semuanya merasa ada keluarga. Semua merasa ada anak pinak. Semua merasa ragam-ragam anak pinak kita. Kecuali lah kalau tak nak nikah, kecuali kalau tak nak kahwin, kan? Itu terpulanglah. Sebab Nabi menjelaskan an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Nikah itu, pernikahan itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak bernikah, maka ialah bukan daripada golonganku. Bukan Nabi kata dia tak mengaku umat, tidak. Maka di sini kemungkinan keistimewaan tak ada, tak dapat pada kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita tidak mengikuti sunnahnya, yakni berkahwin, tuan-tuan. Okey, barang siapa yang belum berkahwin, kahwinlah sekarang. Kata orang rumah dah tak ada, kahwin juga, tak apa. Ustaz izinkan. Kacau juga, kacau ustaz ni. Dah bagi izin pula, kacau kan. Besok balik dia panggil lah, Ustaz minggu depan datang saya nak nikah. Kacau pula. Tak ada. Itu cerita, tuan-tuan, itu cerita. Okey, insya-Allah. Kita teruskan. Seterusnya, waqalu zur, dan percakapan yang dusta. Bercakap bohong. Dusta. Suka cakap bohong. Termasuk juga tanda-tanda orang munafik. Kan? Bercakap dusta. Khianat. Beri amanah, khianat. Janji tak tepati. Pun termasuk antara dusta, percakapan yang dusta ini termasuk juga antara dosa-dosa besar yang digariskan oleh Imam Az-Zahabi. Tingkatan dia yang keberapa kita tak tahu. Kita akan belajar, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan. Okey. Kemudian au qala, atau baginda bersabda, wa syahadatu zur, dan penyaksian palsu pun termasuk antara dosa-dosa besar, tuan-tuan. Semuanya yang disebutkan tadi, yang pertama tadi, yakni al-isyraku billah, menyekutukan, mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang kedua, wa qatlun nafs, membunuh manusia. Yang ketiga, wa uququl walidain, yakni derhaka kepada kedua ibu bapa. Kemudian yang keempat, yakni percakapan yang dusta. Yang kelima, penyaksian palsu. Itu dia. Pun yang kelima ini termasuk juga antara dosa-dosa besar, yang mana diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari daripada Anas bin Malik. Okey. Kalau kita lihat di kaki kitab ni, dalam riwayat Al-Bukhari, hadis berkaitan yang kami jumpai adalah riwayat Anas bin Malik, bukan Abdullah bin Amr. Wallahu a'lam. Jadi maksud di sini bukan daripada Abdullah bin Amr, tetapi daripada Anas bin Malik. Itu dia. Kalau hadis tadi tak jumpa, sebab yang mentahqiq ni, dia lihat cari hadis-hadis yang sahih, siapakah yang meriwayatnya, perawinya yang sebenarnya, tuan-tuan. Itu dia dijelaskan di kaki kitab ini. Saya telah sebutkan sebelum tu, iaitu sebelum kita masuk awal-awal tajuk tentang metod ataupun metodologi kitab ini, tuan-tuan. Inilah maksud di sini. Kalau tak ada, maksud di sini, dicatatkan di sini bahawa dalam riwayat Al-Bukhari, hadis berkaitan yang kami jumpai adalah riwayat Anas bin Malik, bukan Abdullah bin Amr, iaitu pada satu tadi, tengok, iaitu Quraisy meriwayatkan daripada Asy-Sya'bi daripada Abdullah bin Amr, sebenarnya yakni pada Anas bin Malik, tuan-tuan. Okey. Yang kata hadis tadi palsu, tidak, itu hadis sahih, cuma perawinya tadi bukan Abdullah bin Amr, tuan-tuan. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Itu dia ambil daripada rujukan daripada kitab-kitab yang sahih juga, tuan-tuan. Okey. Teruskan lagi. Diriwayatkan daripada Humaid bin Hilal, katanya Bishr bin Asim memberitahu kami, Uqbah bin Malik memberitahu kami daripada Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, Inna Allah aba alayya man qatala mu'minan qala thalathan. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah enggan menerima permohonanku, yakni doaku,
ataupun supaya aku diberi keampunan kepada sesiapa yang membunuh seorang mukmin. Beliau yakni Uqbah berkata, baginda mengucapkannya sebanyak 3 kali. Maksud di sini Allah tidak menerima keampunan orang yang membunuh manusia. Berat dosanya tuan-tuan. Jadi kandai kata kita sempat bertaubat sebelum kita meninggal dunia, insya-Allah dengan taubatan nasuha, insya-Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Yang ini ditakuti andai kata ia mati tadi, meninggal dunia, tak sempat untuk bertaubat kepada Allah Taala, maka tidak diterima taubatnya ataupun tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kita dijelaskan bahawa sesungguhnya Allah enggan menerima permohonanku, yakni supaya diberi keampunan kepada sesiapa yang membunuh seorang mukmin. Beliau yakni Uqbah berkata, baginda mengucapkannya sebanyak 3 kali. Ini Nabi ni. Maksudnya Nabi memohon keampunan bagi orang tadi, orang yang membunuh seorang mukmin. Bahawa Allah tadi tidak menerima keampunan mereka yang membunuh manusia, tuan-tuan. Kemungkinan kalau diterima, anda kata ia sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, insya-Allah Allah akan terimanya. Anda kata tak sempat bertaubat tadi, maka terimalah bahawa ia tergolong daripada antara dosa-dosa besar yang mana akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, di dalam neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala, iaitu neraka yang paling atas ataupun yang paling bawah sekali, tuan-tuan. Tingkatan-tingkatan neraka yang telah kita pelajari pada minggu-minggu atau bulan-bulan yang lepas. Riwayat Ahmad, iaitu hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan melalui para perawi yang menepati syarat Muslim. Maksud di sini hadis ini hadis sahih, tuan-tuan. Tak ada hadis yang maudhu', tak ada hadis palsu, tak. Merupakan hadis yang sahih, tuan-tuan. Okey. Jadi Nabi apabila mengucapkan sesuatu tadi sebanyak 3 kali, confirmlah bahawa Allah tidak terima. Apa jua anda kata Nabi tadi berkata, mengucap 3 kali, iaitu takkid, menguatkan, ulang-ulang 3 kali, fahamlah bahawa Allah tadi tidak mengampuni mereka tadi membunuh seorang mukmin yang lain, tuan-tuan. Okey, itu maksud hadis ataupun maksud ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda kata Rasulullah SAW mengucapnya 3 kali, dia mengulangi 3 kali, maksud di sini hukumnya adalah berat, tuan-tuan. Itu pengucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan lagi, insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala bani Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla." Nabi bersabda lagi, tidak ada seseorang yang dibunuh secara zalim melainkan tanggungan darahnya dipertanggungjawabkan ke atas anak pertama Nabi Adam, kerana dialah manusia pertama yang memulakan pembunuhan di atas muka bumi. Itu sirah, kan? Qabil dengan Habil. Rebut siapa? Rebut makwa. Makwe, rebut makwa. Sanggup membunuh saudaranya. Kan? Yang perempuan pun saudaranya juga, kan? Itu asal-asal manusia. Jadi apabila dah berkahwin, berpuak-puak, kadang-kadang ke sana ada pembahagian dia. Kalau kita tengok sirah, kan? Kalau kita baca sirah, kita tahu punca asalnya daripada
Qabil dan Qabil tadi, iaitu tentang pembunuhan orang yang pertama membunuh tadi. Itulah Qabil dan Qabil tadi, tuan-tuan. Okey. Jadi itulah ceritanya. Tidak ada seseorang yang dibunuh secara zalim, melainkan tanggungan darahnya dipertanggungjawabkan ke atas anak pertama Nabi Adam, kerana dialah manusia pertama yang memulakan pembunuhan di atas muka bumi. Tadi. Maka pembunuhan tadi dipertanggungjawabkan ke atas Qabil dan juga Qabil. Tadi. Itu manusia pertama yang melakukan pembunuhan antara sesama manusia, tuan-tuan. Okey. Sebenarnya tu ada hikmahnya. Ada hikmahnya, tuan-tuan. Muttafaqun alaih daripada Ibnu Mas'ud. Sepakat ke atasnya daripada Ibnu Mas'ud pun hadis yang sahih, tuan-tuan. Okey. Seterusnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih rahihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman." Yang bermaksud, sesiapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad. Kafir ni banyak. Zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, zaman Nabi, kafir ni banyak. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mu'amman. 4 jenis kafir, tuan-tuan. Kafir zimmi iaitu kafir yang membayar cukai. Macam sekarang ni. Kita bayar cukai tak? Bayar. Orang asing pun bayar cukai. Itu dikatakan kafir zimmi. Yang kedua, kafir. Kemudian kafir iaitu kafir zimmi, kemudian kafir harbi. Kafir harbi ini kafir yang boleh kita perang. Andai kata dia tadi berperang dengan kita, maka kita wajib berperang dengan dia. Ini musuh lah, ibarat musuh kita. Itu kafir harbi. Kalau kafir mu'ahad, yakni apa dikatakan kafir mu'ahad? Yang telah berjanji untuk taat kepada pemimpin Islam. Ada aku janjinya, ada perjanjian taat kepada pemimpin Islam. Itu dikatakan kafir mu'ahad. Dan tidak akan mana tadi? Sesiapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang telah berjanji untuk taat kepada pemimpin Islam, dia tidak akan menghidu bau syurga. Tengok, walaupun dia kafir, kan, tapi dia ada perjanjian dengan pemimpin, maka anda kata membunuh kafir mu'ahad tadi, dia tidak akan menghidu bau syurga, sedangkan baunya boleh dihidu sejauh jarak perjalanan 40 tahun. Bukan 40 tahun dunia, 40 tahun di hari akhirat. Panjang, wangi ni, tuan-tuan. Walaupun dia kafir mu'ahad, kita pun jangan membunuh, tuan-tuan. Apatah lagi kafir yang membayar cukai. Yang dibolehkan, dia harus, iaitu kafir harbi, yang mana dia melawan pada kita. Itu kita harus, wajib kita berperang pada dia. Tapi sekarang tak ada. Sekarang semua kafir zimmi. Tak tahulah akan datang, kan? Kita mana tahu? Dia baik-baik dengan kita, tapi dalaman kita tak tahu. Di belakang kita tak tahu. Kan? Anda kata besok berlaku peperangan, kita peranglah. Perang dunia ketiga. Janganlah. Jangan berlakulah. Diharap jangan berlaku, tuan-tuan. Okey. Sesiapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang telah berjanji untuk taat kepada pemimpin Islam, dia tidak akan menghidu bau syurga. Kalau tak hidu bau syurga, maksudnya tak masuk syurga lah. Bau pun tak dapat, apatah lagi nak masuk syurga. Kan? Itu dia. Apatah lagi membunuh sesama Islam. Kan? Ini kafir mu'ahad. Ada perjanjian. Kemudian kafir mu'amman, iaitu ada juga perjanjian aman pada mereka. Ada 4 jenis kafir. Sekarang ada kafir yang iaitu kafir zimmi dan juga kafir mu'ahad.
kafir tadi ada perjanjian ataupun ada perjanjian dengan pemerintah kita ataupun pemerintah Islam, tuan-tuan. Okey. Jangan kita bunuh sesuka kita, tuan-tuan. Okey. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Okey, itulah khulasanya. Banyak hadis-hadis yang sahih menjelaskan bahawa membunuh manusia tadi termasuk antara dosa-dosa besar tahap yang kedua, dosa-dosa besar yang kedua. Banyak dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis menjelaskan, hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan, tuan-tuan. Khulasanya, maka janganlah kita membunuh manusia. Itu aja. Kalau betul lah manusia itu salah, ada dia punya tempat-tempatnya yang kita boleh buat aduan ataupun boleh kita buat aduan di mahkamah dan sebagainya, tuan-tuan. Jangan pandai-pandai kita, tuan-tuan. Inilah akibatnya yang mana andai kata tadi kita membunuh manusia tadi bukan dengan hak, walaupun dengan hak juga, jadi kita tidak ada hak untuk membunuh tadi, maka andai kata kita tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, kemungkinan Allah akan masuk kita ke dalam neraka Allah Ta'ala, iaitu neraka Jahannam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauhlah, hindarkanlah daripada dosa tadi, daripada membunuh manusia, apatah lagi tadi yang dosa yang pertama, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Okey, cukup sampai di sini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang tentang iaitu dosa besar yang kedua. Panjang kupasannya, banyak dia punya hadis-hadis yang sahih menjelaskan, tuan-tuan. Insya-Allah cukup sampai di sini. Minta maaf suara masih lagi kurang sihat. Apa yang baik datang pada Allah Ta'ala, yang buruk itu datang pada kelemahan, kedhaifan diri saya sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إيمانا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعنا جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسرنا، ربنا زدنا علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.